I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendidikan Islam tingkatan 5 bidang Al-Quran di bawah tajuk Surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24. Pendidikan Islam tingkatan 5 bidang Al-Quran di bawah tajuk Surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di siri ini dalam membincangkan ayat 21 hingga 24 surah Al-Hashr. Untuk mengikuti pelajaran pada kali ini, murid-murid bolehlah merujuk di muka surat 7 hingga 12 dalam buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5. Jom mengaji sama Ustazah Mardiah. Setelah tamat pembelajaran kita pada siri ini, diharapkan murid-murid dapat membaca ayat 21 hingga 24 surah Al-Hashr dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Murid dapat menyatakan intisari ayat. Murid juga dapat menghafaz ayat 21 hingga 24 surah Al-Hashr dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mengikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Hashr bermula ayat 21 hingga 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur
الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Maksud ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut pada Allah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Maksud ayat 22. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Ia mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. War-Rahmanur Rahim. Dan Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maksud ayat 23. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Al-Maliku, yang menguasai sekalian alam. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, yang Maha Selamat Sejahtera dari segala kekurangan. Al-Mu'min, yang Maha melimpahkan keamanan. Al-Muhaimin, yang Maha Pengawal serta pengawas. Al-Aziz, yang Maha Kuasa. Al-Jabbar, yang Maha Kuat, yang menundukkan segala-galanya. Al-Mutakabbir, yang melengkapi segala kebesarannya. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Maksud ayat 24. Huwallahu, Dialah Allah. Al-Khaliqu, yang menciptakan sekalian makhluk. Al-Bari'u, yang mengadakan dari tiada kepada ada. Al-Musawwiru, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya. Lahul asma'ul husna, baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan Dialah yang tiada bandingnya lagi Maha Bijaksana. Setelah kita ikuti maksud ayat 21 hingga 24 daripada surah Al-Hashr, apakah yang kita faham daripada tajuk ini? Untuk itu, kita ikuti intisari ayat yang telah diperolehi daripada maksud ayat tersebut. Yang pertama, Allah menyatakan sekiranya Al-Quran diturunkan ke atas gunung yang berdiri teguh, nescaya gunung tersebut akan hancur pecah. Kenapakah ini berlaku? Ini disebabkan gunung tidak mampu melaksanakan tanggungjawab untuk menyebarkan ajaran Al-Quran serta melaksanakannya. Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat yang sangat sempurna. Oleh demikian, semua makhluk yang berada di langit dan di bumi hendaklah tunduk dan sentiasa bertasbih kepada Allah sebagai tanda bersyukur. Apakah keistimewaan Al-Quran?
Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan Al-Quran sangat lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan seperti akhlak, sosial, sains dan politik. Ajaran Al-Quran sangat sesuai dilaksanakan untuk semua bangsa, di semua tempat dan pada setiap masa. Al-Quran telah terpelihara dari segala perubahan dan penyelewengan hingga kiamat kelak. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajiblah kita sama-sama memelihara keagungan Al-Quran ini. Untuk itu, kita juga perlu tahu apakah cara untuk kita menghayati Al-Quran. Yang pertama, istiqamah dalam membaca Al-Quran. Sebagai seorang murid yang hendakkan kecemerlangan, kamu hendaklah sentiasa membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Saya cadangkan waktu yang paling sesuai untuk membaca Al-Quran ini iaitu antara waktu solat Maghrib dan Isyak. Yang kedua, kita hendaklah berusaha memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Setelah mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sudah tentu kita akan mendapat kecemerlangan dalam kehidupan. Kita juga hendaklah berusaha membaca Al-Quran dengan bertajwid dan bertaranum. Apakah cara menghayati Al-Quran? Yang pertama, istiqamah dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Ketiga, sentiasa berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Keempat, membaca Al-Quran dengan bertajwid dan bertaranum. Tugasan murid. Yang pertama, menghafaz ayat 21 hingga 24 dari surah Al-Hasyr dan menghantar rakaman video kepada guru. Yang kedua, menyalin 4 intisari ayat di dalam buku nota. Dengan itu, berakhirlah sudah pembelajaran kita pada sesi kali ini. Sehingga bertemu lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I gave you my heart.